Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Hari ini Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mengizinkan kita untuk terus bernafas, meneruskan kehidupan di atas muka bumi Allah ini, bagi kita meneruskan pencarian, mencari redha Allah Subhanahu wa taala dan mengumpulkan sebanyak mungkin bekalan untuk sama-sama kita bawa pulang untuk bertemu dengan Allah di satu hari pembalasan yang mana segala amalan kita akan dihitung dan dihisap kembali. Jadi alhamdulillah, Allah masih lagi memberikan kita peluang untuk sama-sama bertemu kali ini, untuk sama-sama kita meneruskan pelajaran daripada pengajian Al-Quran. Dan insya-Allah untuk hari ini sahabat-sahabat kita akan menyambung bacaan daripada surah An-Nahl daripada ayat 35 hingga ke 42. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah yang nak buka Al-Quran, silakan ke halaman 271. Yang tidak ada Al-Quran, jangan bimbang, jangan risau. Sebentar lagi kami akan bawakan ayat-ayatnya terus kepada anda. Jadi sebelum kita mulakan pelajaran ini, suka saya menjawab salam bersemua sahabat-sahabat yang saya kasihi dan memberi salam daripada awal hinggalah akhir. Jadi dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Saya mendoakan agar semua kita senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat, dah bersedia ke belum ni?
Kalau dah bersedia, jangan lupalah belanja thumbs up dan juga heart, insya-Allah ya. Sebelum itu, saya ada dua permohonan, dua hajat yang harap-harapnya dapat dipenuhi oleh teman-teman semua. Yang pertamanya, saya nak minta kalau boleh, kita tolong share pelajaran ini, ya. Minta tolong share dan minta tolong, mungkin ada yang nak tag pasangannya, anak-anaknya, ahli keluarga atau kawan-kawannya, silakan ya, sebelum kita mulakan. Yang kedua, saya nak minta sahabat-sahabat kita dapatkan komen mudahnya mengaji Al-Quran. InsyaAllah, kalau kita selalu menanamkan fikiran yang positif, mengaji ini senang dan mudah, insyaAllah seluruh proses pembelajaran akan menjadi mudah dan senang. Terima kasih yang tolong share dan terima kasih yang tolong komen ya, insyaAllah. Dan nanti bila kita bermula pelajaran, diharapkan ada teman-teman yang tidak keberatan untuk tulis poin-poin yang penting yang saya sampaikan. Bukan sekadar untuk kita bantu kawan-kawan kita yang join kemudian, tetapi yang lebih utama untuk kita bantu diri kita untuk mengingati pelajaran. Baiklah teman-teman, bagi memberkati majlis ilmu kita hari ini, saya nak mengajak semua untuk sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah ya, sama-sama insya-Allah kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Okey teman-teman, dah bersedia dah ni? Kita nak mula ni. Terima kasih semua ya. Alhamdulillah. Semoga pertemuan kita ini ada manfaatnya insya-Allah. Teman-teman, tanpa melengahkan masa, jom kita lihat pada bacaan isti'azah. Pastikan sahabat-sahabat membaca isti'azah dahulu sebelum mulakan pada bacaan ayat dengan lafaz yang jelas. Di sini hamzah berbaris fathah bunyinya a dan ain berbaris dhammah dua harakat bunyinya au. A'u, a dengan au, bukan au dan juga bukan a'u ya. A dengan au. A'u, zal berdhammah di ujung lidah. Zubillah, lah ni jalalah dibaca nipis dua harakat. Himinasyaitan juga dua harakat. Nirrajim, dan sekurang-kurangnya di akhir diwaqafkan dengan dua harakat. Kita dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik teman-teman, kita lihat ayat yang pertama hari ini, ayat yang ke-35. وقال الذي قف bukan wa ya, qa makhrajnya di pangkal lidah. وقال الذي zi di hujung lidah. Na asyraku dua harakat. Sempurna dua harakat, jangan lebih, jangan kurang, terus masuk. Lau sya 4 atau 5 harakat. Allah, lafaz jalalah dua harakat. Huma dua harakat. Abadna, ada khokholah di sini, dal huruf khokholah. Abadna dua harakat. Mi ikhfa hakiki dua harakat di sini, samarkan. Dunihi dua, ni satu, hi dua harakat. Jadi harakat-harakat ini adalah pergerakan-pergerakannya, panjang ataupun pendek bacaan huruf tersebut. Jadi sahabat-sahabat hati-hati, jangan ada sampai yang tertukar yang mana satu dan dua. Kemudian sempurna saja hi dua harakat, terus masuk. Mi di sini bukan min, asalnya min berkasrah bertemu nun memang bunyi min. Tapi bila datang shin, datang huruf shin, jadi hukum ikhfa hakiki disamarkan. Mi dengan kadar pandang dua harakat. Syai'in di sini idgham bi gunnah, tanwin bertemu nun, terus masuk berserta dengung dua harakat.
min syai'in nah ha pedas di pertengahan kerongkong, bukan nah tetapi nah itu ha pedas. Nahnu wala abauna wala harramna. Ha pedas, ra bersabdu dan mim bertanda mati asli. Di sini izhar syafawi, jangan dipanjangkan. Haramna, begitu saja. Jangan pula ram tu dipanjangkan jadi haramna, itu tak betul. Jangan panjang pada mim yang ada tanda mati asli. Di sini hukumnya izhar syafawi. Kemudian sekali lagi ikhfa hakiki di sini. Mi samarkan, nun pun tidak, dal pun tidak. Di pertengahannya kadar panjang 2 harakat. Mi dunihi mi. Sekali lagi di sini ikhfa hakiki. Nun mati bertemu shin. Nun mati bertemu shin sama juga di sini. Nun mati bertemu shin sama juga di sini. Nun mati bertemu shin ikhfa hakiki disamarkan 2 harakat. Mi syai' baru waqaf. Kemudian kadzalika fa'alal ladzina min. Di sini 2 harakat. Min sempurna dengan tebal dan disamarkan 2 harakat, barulah qablihim. Qab ada lantunan khakhala surah di sini. Ba yang ada tanda mati asli. Ada 5 huruf khakhalah ya, ba, jim, dal, qaf dan juga ta. Jadi di sini kita jumpa pantulan. Qablihim baru sempurna. Jangan qablihim salah kerana tidak ada lantunan. Dia di sini diberikan lantunan. Kemudian ada jim kecil waqaf jaiz, waqaf dan ibtidak pada fahal 'ala lam bari atas naik di atas ra yang bersabdu 'ala rusuli illal balaghul mubin. Barulah berhenti di situ. Baik teman-teman, tarik nafas, cuba kita bacakan ayat ini sama-sama sampai akhir ini. Ya, insya-Allah sama-sama kita bacakan. Daripada waqala alladhi alladhina asyraku law syaa Allahu ma 'abadna min dunih. Saya waqaf di situ min dunih. Mungkin bagi teman-teman yang tak sampai nafas, mungkin mereka tahu bagaimana untuk waqaf dan ibtidak balik. Kita ambil daripada law syaa Allah. Law syaa Allahu ma 'abadna min dunihi min syai'in nahnu wala abauna. Kemudian ibtidak pada min syai'in nahnu wala abauna wala harramna min dunihi min syai'. Kadzalika fa'alal ladzina min qablihim fahal 'ala ar-rusuli illal balaghul mubin. Kemudian barulah berhenti di situ dan masuk pada ayat yang seterusnya. So far macam mana? Okey ke okey? Boleh ikut ke boleh ikut ni? Diharapkan sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu daripada perkongsian tadi. Dan jika anda merasakan perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk menekan button share. Dan selamat datang bagi yang baru bersama dengan kita, ya, baru join kita. Ahlan wa sahlan ke kelas pengajian Al-Quran Cepat Quran bersama dengan saya Ustaz Izzuan Ahmad, guru Al-Quran anda hari ini. Jadi diharapkan teman-teman tidak keberatan untuk berkongsikan ilmu ini dengan ahli keluarga dan kawan-kawan kita. Baik, kita nak lihat ayat yang seterusnya. Diharapkan semua masih bersemangat. Ini ayat yang kedua hari ini. Ayat yang ke-36.
Mungkin sahabat-sahabat boleh belanja thumbs up insya-Allah. Walaqad, sekali lagi ada qalqalah surah di situ. Walaqad ba'ath, sa di hujung lidah. Ba'ath, hujung tu keluar. Kalau ba'as jadi huruf sin, di sini huruf sa. Ba'athna fi kulli dua harakat. Dengung, dua harakat di situ barulah matir. Di sini idgham bila gunnah. Daripada ummatin jadi ummatir, terus masuk tanpa dengung. Ra sama seperti lam. Jika sebelumnya datang nun mati atau tanwin, selepasnya datang ra atau lam, maka dibacakan dengan masuk tanpa dengung. Ummatir rasulan, dan lan pula izhar halqi. Tanwin yang selari ini adalah izhar halqi, jangan dipanjangkan, terus masuk. Ani'budullah, dan lafz jalalah dibaca tebal dua harakat. Hawaj, ha nak ke waj dengan lambat, dan masuk saja waj diberikan lantunan khokholah. Wajtanibut taghut. Di sini ba bar dhammah terus naik di atas ta. Alif lam syamsiah di sini. Jadi waw huruf ziyadah, hamzah wasal dan lam, ada 4 huruf yang tidak dibunyikan di situ, hanya ada pada tulisan, tidak pada bacaan. Jadi dan bila waqaf, waqafkan sekurang-kurang 2 harakat dan diberikan bunyi angin ataupun hamas di akhir. Taghut. Jangan waqaf dengan taqut. Tak betul. Mestilah 2, 4 atau 6 harakat di sini, dan kemudian faminhum, dan di sini pula dengungkan 2 harakat. Mim mati bertemu mim, idgham mislan saghir, 2 harakat kemudian masuk. Man, terus jangan panjang di sini, izhar halqi. Nun mati bertemu ha. Ada tanda-tanda untuk kita mengenal pasti hukum izhar halqi selain daripada kita mengerti huruf-huruf izhar yang 6 tersebut. Ya, jadi lihat tanda nunnya, ada tanda mati asli. Kerana ada nun yang kosong, itu merupakan hukum idgham ataupun ikhfa. Tapi di sini izhar, sama seperti sini. Faminhum man hadallah, dan lafz jalalah dibaca tebal 2 harakat. Huwa minhum, sekali lagi di sini mim mati bertemu mim, dengungkan 2 harakat. Man, sekali lagi man, jangan panjang, izhar halqi. Seperti mana huruf ha, huruf ha juga merupakan huruf izhar. 6 huruf yang lahir daripada makhraj huruf kerongkong ini. Sebab itu namanya izhar halqi. Huruf ha, huruf hamzah, huruf ha, huruf ain, huruf ghain, huruf kha. 6 huruf tersebut. Jadi teman-teman ya, minta ada yang tolong tulis ya huruf-huruf, poin-poin yang penting yang saya sampaikan itu. Man haqqat alaihi dhalalah. Di sini dha di tepi lidah ya. Kemudian fasiru fil ra jadi tebal, jangan baca ar tetapi ardi ikhfa di sini. Fanzuru kaifa kana 2 harakat. Aqibatul mukazzibin. Boleh, insya-Allah tarik nafas kita bacakan ayat ini bersama-sama. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Kemudian barulah berhenti di situ. Tapi berhenti pada ayat, jangan berhenti belajar lagi. Kita masih lagi di pertengahan pelajaran ini insya-Allah.
Nanti kalau di akhir semua, sekarang kita lihat satu-satu dululah ya. Nanti bila habis semua satu persatu kita baca balik sama-sama daripada awal ayat 35 hingga ke 42. Sekarang kita lihat ayat ke-37 dahulu insya-Allah daripada surah An-Nahl. Baik teman-teman. Samarkan. Dengar betul-betul waktu saya sebut tu. Bukan in. Kalau in jadi izhar. Kalau jadi idgham. Di sini ikhfa. In tahris, di pertengahan kerongkong, ra bari kasrah bertemu sad. Ris bukan ris. Kalau baca tahris jadi huruf sin. Tahris itu huruf sad ya. Ala hudahum, izhar syafawi, sempurna mim, jangan panjang, terus masuk. Fa innallah, fa in, dua harakat, kemudian lafz jalalah dibaca tebal. Nallah, dua harakat. Hala yahdi mai, idgham bi gunnah, daripada man jadi may yudil. Kemudian wa ma lahum, dengungkan di sini mim mati bertemu mim, dua harakat, idgham mislain saghir. Min, di sini juga dengungkan dua harakat. Jadi hum dua harakat dengung, min dua harakat dengung, barulah na dua harakat, sirin, barulah berhenti di situ ya. Yang mana satu dan dua di sini nanti hati-hati. Jom kita baca dulu sama-sama. Tarik nafas sahabat-sahabat. In tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi man yudil wa ma lahum min nasirin. Kemudian barulah berhenti dan masuk pada ayat yang seterusnya. Baiklah, sebelum kita teruskan ayat seterusnya, marilah sama-sama kita niatkan pahala bacaan ayat suci Al-Quran kita hari ini. Semoga Allah terimanya dan juga dikirimkan pahala itu kepada kedua bapa kita, guru-guru, pasangan dan anak-anak kita yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia ya. InsyaAllah mungkin ada teman-teman ya yang mendoakan, menulis nama, mungkin arwah ibu, arwah ayahnya. Kita kawan-kawan tolong amin-aminkan insyaAllah ya. Jadi saya doakan semua daripada kita, dan saya nak ingatkan sahabat-sahabat, jika berhajat untuk bertemu dengan ibu bapa kita yang mungkin telah meninggal dunia. Jadi dan begitu juga mungkin kita tak sempat jumpa zaman kita hidup ni dengan cucu kita ataupun cicit kita dan sebagainya. Pastikan kita lakukan yang terbaik di dunia ini agar nanti kalau diizinkan masuk ke syurga kita dapat berjumpa dengan mereka. Dan yang lebih utama, tanamkan cita-cita dalam diri kita untuk akhirnya nanti di akhirat, di syurga nanti dapat kita bertemu dengan para rasul dan para anbiya, khususnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Moga dengan cita-cita dan hasrat itu akan menjadikan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepada kita dengan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, marilah kita teruskan ayat yang seterusnya. Tapi sebelum itu, yang baru bersama dengan kita, saya rayu dan saya mohon teman-teman untuk menekan button share insya-Allah. Kita lihat ayat ini. Wa aqsamu, ada lantunan di situ. Wa aqsamu billah. Lafz jalalah di sini dibaca nipis. Jangan baca billah, itu tebal. Beza dengan ni, nanti lafz jalalah ni kita baca tebal. Ya ba'atsullah, itu kita baca tebal. Ini billah, bukan billah, beza kan? Jadi macam mana kita nak kenal tebal dan nipis? Saya nak bagi tahu senang saja. Kalau sebelum datang perkataan Allah datang huruf berbaris kasrah dibaca nipis, dan jika sebelum perkataan lafz jalalah yakni perkataan Allah datang sebelumnya baris dhammah atau fathah dibacakan tebal. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab ada lantunan. La yab'atsullahu man yamut. Besokkan beserta dengung yamut, dan juga diberikan di sini huruf ta dan diberikan hamasnya di akhir itu.
Bala wa'dan. Jelaskan, jangan panjang. Terus. Alaihi haqqaw. Di sini masuk beserta dengung. Baik, ada yang tanya, Ustaz, macam mana kami nak tahu yang mana dibaca masuk beserta dengung, yang mana yang jelas? Ada dua cara untuk kenalnya. Tolong tulis apa yang saya nak beritahu. Pertama, dengan kita melihat apakah huruf yang datang selepas tanwin. Kalau yang datang selepas tanwin huruf izhar, maka jelaskan. Jika datang selepas tanwin huruf idgham bi gunnah, ya wa mim nun, ataupun idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung lam dan ra, ataupun 15 huruf ikhfa. Jadi itu mesti dipanjangkan 2 harakat kecuali pada idgham bila gunnah. Yang pertama. Yang kedua, sahabat-sahabat lihat pada baris cara ianya ditulis. Pada hukum izhar, baris atasnya selari. Nampak tak, atas dengan bawahnya sama saja. Manakala idgham bi gunnah, atasnya sedikit ke depan, bawahnya sedikit ke belakang. Di sini dibacakan dengan 2 harakat. Haqqan walakin. Di sini dengungkan 2 harakat wajibul gunnah. Setiap kali jumpa nun yang bertanda syaddah atau sabdu ini, maka dibacakan 2 harakat. Begitu juga di sini nanti. Walakinna aktsaranna. Baru masuk na. Jangan baca aksaranna, aksaranna tak betul. Aktsaranna la ya'lamun. Baru berhenti sekurang-kurangnya 2 harakat. Ma'ri li sukun di situ. Baik teman-teman, tarik nafas, kita cuba bacakan ayat ini bersama-sama insya-Allah. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu man yamut bala wa'dan alaihi haqqan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kemudian barulah berhenti di situ. Dan ayat yang seterusnya. Sebelum itu, teman-teman tenang dulu. Tarik nafas, lepaskan. Jangan sampai mengah. Baca Quran kena dengan hati yang tenang. Kita buat ibadah ini, sebab itulah seeloknya sebelum kita membaca Al-Quran, kita mulakan dengan bertenang, beristighfar, berselawat. Kemudian kita pastikan kita menghadap ke kiblat. Itu antara adab-adab membaca Al-Quran. Al-Quran jangan diletakkan rendah. Kalau kita duduk, jangan letakkan di lantai. Biar dilapik dengan sesuatu. Kita meletakkan Al-Quran itu pada martabat dan kedudukan yang selayaknya. Dan bila kita susun buku di rak-rak buku, itu jangan ada benda yang lebih tinggi dari Al-Quran. Biarlah kedudukan Al-Quran itu lebih tinggi. Jangan pula atas Al-Quran kita letak telekung kita, ataupun kita letak kain plekat, kita letak pula buku-buku cerita ataupun yang lain dan sebagainya. Ataupun ada orang kadang-kadang lepas baca Al-Quran letak cermin mata di atas Al-Quran. Kedudukan Al-Quran adalah yang tertinggi. Jadi biarlah dia duduk di tempat yang tinggi. Dari segi kedudukan susunan, jika kita ada rak buku dan sebagainya di rumah. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah, jelas diharapkan pada penjelasan ayat ini tadi. Jom kita lihat ayat yang seterusnya. Innama, dua harakat wajibul gunnah. Jangan baca innama itu tak cukup panjang. Dia mestilah innama qawluna li syai'in idza dia ada lantunan di sini, khokholah. Aradnahu an, di sini dengung dulu 2 harakat. An naqula lahu kun, ifa di sini. Kun bukan kun, jelas. Kalau kun jadi jelas. Di sini ikhfa, samarkan. Kun fayakun. Barulah berhenti. Jom tarik nafas, kita bacakan ayat ini sahabat-sahabat dirahmati Allah. Innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Boleh? Sekali lagi tarik nafas, kita cuba baca ayat ini.
Innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Kemudian walladzina hajaru, ha di pangkal kerongkong, jaru, ja satu, ru dua harakat. Fillah dibaca nipis di sini, lafz jalalah. Fillahi min, iqlab di sini, iqlab daripada min ba'di jadi min, ditukarkan bunyi nun kepada bunyi mim dengan kadar panjang dua harakat. Min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum, wow tu bersabdu, lanubawwi'annahum, annahum, itu an itu didengung dua harakat, dan hum izhar syafawi, jangan panjang, sempurna saja hum terus masuk. Fid dunya hasanah. Baiklah, di sini hukum izhar mutlak, nun mati yang ada tanda mati asli. Kalau jumpa nun mati yang kosong tidak bertanda, itu idgham bi gunnah. Kalau nun mati yang ada tanda mati bertemu ya, kerana di sana bila kita belajar dalam hukum nun mati dan tanwin, nun mati bila bertemu ya jadi idgham bi gunnah, kecuali pada empat perkataan ini, ad-dunya, sinwan, qinwan dan bunyan, maka dia dibacakan dengan jelas sahaja. Kalau sahabat-sahabat nak belajar dengan lebih detail tentang makhraj huruf dan hukum-hukum tajwid, jangan ke mana-mana. Kami ada berita baik untuk dikongsikan di akhir nanti. Ada sebuah buku asas dan buku tajwid berserta rakaman buku tersebut. Kalau anda nak dapatkannya, insya-Allah bagi mereka yang baca Al-Quran tak lancar ataupun tak tahu nak waqaf kat mana, nak ibtidak kat mana, ataupun tak menguasai hukum tajwid dengan baik, jangan lepaskan peluang itu, insya-Allah. Sekejap lagi saya kongsikan di akhir. Baiklah, bila kita waqaf pada hasanah, kita tulis ibtidak pada wala ajrul. Tetapi kalau kita nak sambung di sini, sebab waqaf sili afdal disambungkan, siapa yang nafas panjang disambungkan di sini, dibacakan dengan idgham bi gunnah. Hasanatan wala ajrul akhirah. Jadi hasanatan di sini idgham bi gunnah. Tapi kalau waqaf jadi hasanah, ta itu ditukarkan kepada bunyi ha dan diberikan tanda mati mendatang. Kemudian ibtidak pada wala ajrul, aj ada lantunan khakhala sughra, ajrul a dua harakat, khirati akbar. Dan kalau waqaf, ra tu jadi tebal, akbar, jangan akbar, akbar tak betul ra di sini dibaca tebal, akbar. Dan kemudian lau kanu ya'lamun. Jom tarik nafas, kita bacakan ayat ini bersama-sama teman-teman. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Baru berhenti. Tapi berhenti pada ayat, jangan berhenti lagi. Kerana kita nak berhenti di mana? Inilah ayat yang terakhir. Kita nak masuk ayat terakhir dah ni. Sekejap saja masa berlalu. Tadi kita dah baca daripada awal ayat 35, sekarang kita tengok ayat ke-42. Nanti habis saja ayat 42 ni, saya nak ajak semua sekali sahabat-sahabat kita baca sama-sama daripada awal ayat 35, insya-Allah. Jom kita lihat dahulu ayat ini. Tapi sebelum itu, yang baru bersama dengan kita, ahlan wa sahlan, selamat datang saya ucapkan ke kelas pengajian Al-Quran Cepat Quran bersama dengan saya Ustaz Izzuan Ahmad, guru Al-Quran anda hari ini. Jadi insya-Allah teman-teman jangan lupa share, bantu saya insya-Allah. Allazi di ujung lidah, nasabaru dua harakat, wa ala wa masing-masing satu, la dua harakat, wa ala rabbihim, him bukan rabbihim tapi rabbihim,
Ha bari kasrah bunyi hi, bukan bunyi he. Ya, bila bertemu mim jadi him. Rabbihim. Dan jangan panjang, sempurna saja him terus masuk. Yatawakkalun. Ya, jadi kalau panjang jadi Rabbihim itu tak betul ya, mestilah wa ala rabbihim yatawakkalun. Jom tarik nafas, kita bacakan ayat ini. Allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Baiklah, alhamdulillah. Teman-teman, sekarang ini saya nak ajak semua sekali baca dengan saya. Boleh tak boleh? Kalau boleh, boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran? InsyaAllah teman-teman, kita nak baca Al-Quran ni. Jadi tenangkan diri. Tarik nafas, lepaskan. Siapa nak minum air, silakan ya. Bismillah. Siapa nak betulkan kedudukan, jangan ke mana-mana. Kita nak baca Al-Quran ini sama-sama insya-Allah ya. Jadi diharapkan ya teman-teman semua bersemangat lagi untuk kita mulakan. Dan di akhir bacaan saya nanti, saya akan kongsikan jika ada di kalangan teman-teman kita yang mungkin perlukan kepada sedikit bantuan ya. Mungkin dah kenal huruf-huruf itu, tetapi sebutan-sebutan itu masih lagi kurang tepat ya, makhrajnya, ataupun nak mempelajari hukum-hukum tajwid. Jangan ke mana-mana. Sekejap lagi saya kongsikan bagaimana kami dapat bantu anda dengan diberikan buku asal dan tajwid kepada anda insya-Allah. Jom sama-sama sahabat-sahabat tarik nafas. Dan boleh tak sebelum kita baca, belanja sekali lagi thumbs up dan juga heart. Kita mulakan bacaan di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala alladhina asyraku law syaa Allahu ma 'abadna min dunihi law syaa Allahu ma 'abadna min dunihi min syai' nahnu wala abauna wala harramna min dunihi min syai' kadzalika fa'ala alladhina min qablihim فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم
بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. Sadaqallahul Azim. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, begitulah sedikit sebanyak perkongsian yang mungkin boleh saya sampaikan untuk ruangan kali ini. Jika ada kawan-kawan kita yang nak ikuti sambungan bacaan ayatnya, insya-Allah sampailah dapat kita khatam Al-Quran bersama-sama. Jangan lupa untuk follow dan like page Fatihah Learning Center bagi yang belum follow dan bagi yang belum like. Yang dah follow, yang dah like, terima kasih saya ucapkan. Semoga Allah terus berikan kita istiqamah untuk sama-sama dapat belajar mengaji Al-Quran bersama-sama, insya-Allah. Baiklah sahabat-sahabat dirahmati Allah, seperti mana yang saya janjikan tadi, jika ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti pelajaran bersama saya ini, ada yang menghadapi masalah tidak dapat membaca Al-Quran dengan lancar. Maksudnya dia baca Al-Quran, dia baca sikit putus, baca sikit terputus. Bacaannya tidak smooth lah kita kata. Ataupun ada di kalangan teman-teman yang tidak tahu nak waqaf macam mana, Ustaz kalau ayat panjang tidak balik macam mana. Ataupun ada di kalangan sahabat-sahabat yang tak tahu nak baca, bila huruf duduk bersambung-sambung ni macam mana nak sebut Ustaz. Ataupun ada di kalangan sahabat-sahabat yang masih lagi tidak dapat menguasai makhraj-makhraj huruf dengan baik. Saya ada berita gembira untuk disampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kami ada sebuah buku asas dan buku tajwid secara fizikal yang akan diberikan terus kepada anda, yang akan dikirimkan ke rumah anda. Jika ada yang berhajat, bukan sekadar bukunya, kami akan berikan rakaman buku tersebut. Saya dan Fatihah Learning Center, tim kita dah rakamkan setiap muka surat daripada buku asas dan tajwid ini. Dan Alhamdulillah, ianya telah membantu ramai, bukan saja masyarakat kita Muslim di Malaysia, tetapi juga sahabat-sahabat pencinta Al-Quran daripada Singapura, daripada Indonesia, daripada Brunei, dan daripada seluruh pelosok dunia yang ada menyertai kita. Alhamdulillah. Jadi kita juga telah hantar buku ini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan dah telah sampai ke Amerika, dah telah sampai ke England dan telah sampai di Australia dan banyak lagi negara-negara lain. Jadi kalau anda belum lagi dapatkan dua buah buku ini berserta rakamannya, jangan lepaskan peluang. Kerana apa? Dalam tempoh PKP ini kita memberikan tawaran yang sangat istimewa. Kerana kita telah turunkan yuran keahlian hanya sekali seumur hidup. Tidak ada yuran bulanan, tidak ada yuran tahunan. Yuran keahlian hanyalah sekali sahaja seumur hidup, serendah RM250. Dan selain daripada apa yang saya beritahu tadi, sahabat-sahabat akan diberikan dengan nota ringkasan asas tajwid. Kita telah ringkaskan ilmu tajwid dalam satu nota yang akan diberikan kepada anda, dan kita telah
dan kita akan berikan kepada sahabat yang mendaftar menjadi ahli rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk. Keseluruhan video rakaman yang akan diperolehi oleh ahli cepat Quran ada lebih daripada 800 video pelajaran. 800 bukan 8 video, bukan 80 video, tapi lebih daripada 800 video yang akan diberikan kepada ahli cepat Quran. Dan istimewanya, sahabat-sahabat yang mendaftar menjadi ahli cepat Quran akan mendapat slot konsultasi eksklusif bersama dengan kami. Jika ada sebarang persoalan, sebarang pertanyaan, tuan-tuan dan puan-puan boleh set appointment dengan kita. InsyaAllah kita boleh buat video call, boleh memperdengarkan bacaan walau di mana saja tuan-tuan dan puan-puan berada. Mungkin Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura, Indonesia, ataupun di mana saja, di bumi Allah mana saja tuan-tuan dan puan-puan berada sekarang ini. Jangan jadikan jarak sebagai penghalang dan pemisah untuk kita belajar mengaji Al-Quran bersama-sama. Marilah saya nak mengajak sahabat-sahabat yang benar-benar ikhlas untuk kembali belajar balik Al-Quran daripada asas dan hukum-hukum tajwid satu persatu dengan lebih tersusun, dibawakan contoh-contohnya dalam buku-buku ini. InsyaAllah selepas ini ada satu video berdurasi 2 minit. Mereka yang nak dapatkan buku ini kena tonton untuk mengetahui apakah keistimewaan dan kelebihan yang terdapat dalam buku tersebut. Jadi ada ke tak ada yang nak jadi ahli cepat Quran ini hari ini ni? Kalau ada, kalau tidak ada, saya tidak memaksa sesiapa. Hanya terbuka untuk mereka yang benar-benar nak belajar. Benar-benar nak belajar. Kalau sekadar nak sertai untuk orang kita kata for the sake of joining the group only, itu tak perlu. Tetapi kalau betul-betul masuk kerana merasakan kepentingan untuk kita belajar kalam Allah ini, kalam Allah, walaupun kita tahu kalam Allah ini diturunkan dalam bahasa Arab, kita orang yang berbahasa Melayu ini tidak terkecuali juga sebagai Muslim, tidak mesti berusaha sebaik mungkin untuk belajar meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Jangan sampai nanti bila kita pulang kepada Allah di padang mahsyar ditanyakan kepada kita ke mana usia dihabiskan, ke mana duit dibelanjakan, ke mana kesihatan dihabiskan, kalau tidak kita habiskan dalam kita menuntut ilmu, mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh itu, kalau ada yang berhajat boleh komen nak jadi ahli cepat Quran sekarang. Siapa yang nak boleh komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Nanti admin kami akan reply komen tersebut. Kita akan berikan satu link WhatsApp. Sahabat-sahabat tekan link itu, nanti dia akan bawa kepada satu WhatsApp nombor admin kita. Sahabat-sahabat boleh berkomunikasi dengan admin, insyaAllah boleh minta bantuan dia sekiranya perlukan bantuan untuk melakukan pendaftaran. Nanti dia akan guide lah satu-satu. Step pertama nak buat apa, 2 nak buat apa, 3 nak buat apa. InsyaAllah nanti boleh komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran, ataupun sahabat-sahabat nanti habis live ini terus WhatsApp kami. Nombor seperti mana yang tertera di bawah, 0111-621-7797. Saya ulangi sekali lagi, 0111-621-7797. Jadi bagi sahabat pencinta Al-Quran, siapa yang nak print screen ataupun nak ambil pen, nak tulis nombor, silakan. Kalau tuan-tuan tak tahu nak print screen, tak ada pen nak tulis nombor dan sebagainya, boleh tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen. Boleh tulis nombor telefon anda di ruangan komen, nanti biar pihak kami yang menghubungi anda untuk melakukan pendaftaran, untuk mendaftar sebagai ahli cepat Quran. Ataupun sekiranya sahabat-sahabat pernah buat pendaftaran online ini, boleh terus pergi ke laman web yang seperti tertera di bawah ini, www.cepatquran.com. Saya ulangi, www.cepatquran.com. Boleh buat pendaftaran di sini. Dan sekiranya ada masalah, ada persoalan, jangan malu hubungi kami di nombor yang tertera di bawah, 0111-621-7797. Ini pun ada. Baru saja layari www.cepatquran.com dan boleh buat pendaftaran di situ. Jadi sahabat-sahabat yang nak jadi ahli, jika ada sebarang persoalan, saya buka 1 ataupun 2 minit yang terakhir ini untuk menjawab soalan-soalan mereka yang berhajat untuk menjadi ahli cepat Quran. InsyaAllah jika ada, saya buka kepada persoalan jika ada sebarang persoalan, ya. Siapa yang nak jadi ahli boleh komen nak jadi ahli cepat Quran, ataupun boleh tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen. Suka juga saya kongsikan bagi mereka yang tinggal di Semenanjung Malaysia, walaupun kita lebih prefer sahabat-sahabat buat pembayaran yuran keahlian dahulu sebelum kita proses penghantaran buku. Tetapi jika rumah anda jauh daripada ATM ataupun anda tak tahu nak guna online banking,
kita boleh buat COD, maksudnya kita akan hantarkan, postkan buku itu ke rumah anda. Nanti bila sampai barulah buat pembayaran kepada orang yang mengirimkan buku tersebut. Ada pihak yang kita lantik untuk menjadi ejen untuk menghantar buku kita ke rumah anda. Ini hanya terbuka untuk mereka yang di Semenanjung Malaysia sahaja, kerana capaian kita tidak sampai lebih luas daripada itu. Jadi oleh itu sahabat-sahabat, sekali lagi suka saya ingatkan, sepanjang tempoh promosi ini yuran keahlian telah kita turunkan hanya kepada serendah sekali seumur hidup sejumlah RM250 sahaja. Bayangkan kalau kita boleh hidup lagi 20 tahun, 30 tahun, kita tak perlu lagi lah untuk buat pembayaran yang lain. Dan banyak lagi keistimewaan-keistimewaan yang akan menyusul, yang akan kita berikan kepada ahli cepat Quran, dan akses pelajarannya akan dapat diperolehi melalui aplikasi cepat Quran ataupun melalui Facebook Close Group Cepat Quran. Dan di samping itu, kita menyediakan support channel yang lain, seperti kita ada grup Telegram kita, dan sudah tentulah page rasmi kita ini, page Fatihah ini menjadi pusat di mana kita bertemu dengan sahabat-sahabat yang telah menjadi ahli ataupun yang belum lagi menjadi ahli. Dalam grup Cepat Quran itu, kita hanya khususkan untuk mereka yang telah menjadi ahli sahaja. Jadi sekali lagi, bagi teman-teman yang berhajat untuk menjadi ahli cepat Quran, boleh komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran, ataupun boleh tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen, ataupun boleh WhatsApp kami ke nombor 0111-621-7797 insya-Allah. Baiklah, jika tidak ada sebarang persoalan, saya menanti jika ada sebarang persoalan untuk saya menjawabnya. Jika ada sebarang soalan, dipersilakan. Jika tidak ada soalan, saya rasa setakat itulah dahulu perkongsian daripada saya untuk kali ini. InsyaAllah yang kawan-kawan yang belum lagi follow, belum lagi like page Fatihah Learning Center, InsyaAllah boleh like untuk tidak terlepas pelajaran-pelajaran yang kita sampaikan. Saya rasa setakat itulah dahulu perkongsian daripada saya untuk ruangan kali ini. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi. Sungguhnya yang baik, yang sempurna itu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang silap dan salah itulah kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf, serta saya akhiri dengan hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran, dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci, dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan, atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad, bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati,
mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.